semua kau rancang akan berlaku. Mungkin nasib tak menyebelahi aku. Entah mengapa engkau yang aku cinta. Mungkin lebih baik ku lepas saja. Oh, ini tidak adil baginya. Ini tidak adil bagiku. Ini tidak adil untuk engkau bertanya jika aku mencintaimu juga. Tidak adil baginya. Tak pernah coba memahami aku. Ini tidak adil untuk engkau bertanya jika aku mencintaimu juga. Tidak adil baginya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Siti Hadijah serta rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 11 akan memberi refleksi tentang cara membesarkan anak serta memahami emosi anak. Saya, Siti Nurbalkis, matrik nombor 281611, akan memberi ulasan tentang cara ibu bapa tersebut membesarkan anaknya. Berdasarkan video yang ditayangkan sebentar tadi, kita dapat simpulkan bahawa anak ini dia dibesarkan dengan kekurangan perhatian, kekurangan kasih sayang serta kekurangan masa oleh ibu bapanya. Kerana kita dapat lihat bahawa anak ini dia daripada pagi dia telah bersendirian sehinggalah ke malam. Daripada pagi dia bersarapan bersendirian dan dia juga berjalan kaki bersendirian ke sekolah kerana ibu bapanya tidak mempunyai masa untuk hantar ke sekolah. Dan apa yang lebih merisaukan ialah apabila dia tiba di sekolah, dia berasa cemburu apabila dia lihat kawan-kawannya yang lain dihantar ke sekolah oleh ibu bapa mereka. Hal ini akan membuatkan dia merasa perkara ini adalah tidak adil. Kenapa rakan-rakannya mendapat kasih sayang yang sebegitu cukup oleh ibu bapa mereka, tetapi dia tidak dapat sebegitu. Daripada video itu juga, kita dapat lihat bahawa prestasi pembelajaran anak itu semakin merosot. Dia mendapat keputusan yang kurang baik. Mungkin kerana dia tidak dapat memberi fokus yang sepenuhnya ketika di sekolah. Dan apabila di rumah, ibu bapanya juga mungkin tidak memantau kerja sekolahnya dan mungkin tidak hiraukan tentang bagaimana hari-hari anak itu ketika di sekolah. Apabila tiada siapa yang memberinya semangat serta dorongan untuk belajar di sekolah, maka anak ini akan merasakan bahawa ianya adalah tidak penting untuk mendapat keputusan yang cemerlang di sekolah kerana ibu bapanya pun tidak kisah atau tidak ambil peduli tentang pembelajarannya. Pada pendapat saya, jika ibu bapa itu adalah seorang yang berkerjaya ataupun seorang yang sangat sibuk, adalah patut untuk mereka hantar anak ke rumah pengasuh ataupun mereka boleh bawa sekali datuk atau nenek tinggal bersama anak ini. Kerana kita tidak mahu anak ini berseorangan. Apabila mereka berseorangan, mereka tidak mempunyai sesiapa untuk bercerita ataupun bersembang, dan ini akan membuatkan mereka berasa kesepian dan terabai. Assalamualaikum, nama saya Nur Akila binti Zakaria, matrik nombor 278594. Apa yang dapat saya simpulkan daripada video tersebut ialah sebagai ibu bapa, mereka perlu lebih bertanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa perlu bijak dalam membahagikan masa di antara anak dan kerja. Contohnya apabila mereka pulang dari kerja, mereka perlu memberikan sepenuh perhatian kepada anak-anak dan menyediakan makanan dan pakaian untuk anak-anak. Jadi, emosi anak-anak akan lebih terjaga.
Selain itu, mereka juga perlu menghantar anak-anak ke sekolah ketika mereka masih kecil. Di dalam video tersebut, kanak-kanak itu terpaksa ke sekolah sendirian, dan apabila dia melihat kanak-kanak lain dihantar oleh ibu bapa, dia merasa dirinya terabai dan ingin menjadi seperti kanak-kanak lain. Jadi, ibu bapa perlu menjalankan tanggungjawab mereka dengan menghantar anak-anak ke sekolah supaya emosi mereka akan lebih terjaga. Selain itu, ibu bapa juga harus bijak dalam menjaga emosi anak-anak dan sentiasa bertanyakan sama ada anak-anak berasa sedih ataupun gembira dengan layanan yang diberi oleh mereka. Jadi dengan ini ikatan keluarga mereka akan lebih terjalin jika ibu bapa lebih peka terhadap emosi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Zulaika binti Syukri. Nombor matrik saya 281557. Saya akan beri ulasan tentang video tersebut berkaitan dengan emosi kanak-kanak. Pada pandangan saya, jika ibu bapa sering mengabaikan anak-anak atau menyuruh anak-anak itu melakukan kerja mereka sendiri, ia boleh sampai ke tahap mengganggu kesihatan mental anak-anak itu. Mereka berkemungkinan boleh mendapat depression atau kemurungan kerana sering menyendiri dan rasa terbeban dengan masalah yang mereka hadapi. Depresi akan menyebabkan anak-anak lebih menyendiri dan tidak suka bergaul dengan orang kerana mereka sudah terbiasa duduk bersendirian dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Perkara ini juga menyebabkan skil sosial mereka rendah kerana kurang berkomunikasi antara keluarga dan menjadikan mereka sukar berkomunikasi dengan orang luar. Jika kita teliti betul-betul, permasalahan ini membawa kepada pemberontakan anak-anak sekiranya mereka melakukan kesalahan kerana mereka tidak pernah diajar atau dididik yang mana baik atau yang buruk. Jadi mereka menjadi cepat memberontak sekiranya ada yang menegur kesalahan mereka kerana mereka merasakan tiada siapa yang pernah peduli tentang mereka sebelum ini. Oleh itu, ibu bapa haruslah lebih teliti dan peka tentang anak-anak mereka, dan ibu bapa digalakkan untuk meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak mereka, terutamanya anak-anak yang masih kecil. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum, nama diberi Fatin Akila binti Muhammad Remi, nombor matrik 281428. Saya ingin mengulas mengenai emosi kanak-kanak. Melalui video yang telah kita tonton sebentar tadi, kita dapat saksikan bahawa anak tersebut berasa sedih kerana kurang perhatian daripada ibu bapanya sehingga dia terpaksa pergi ke sekolah dan ke pusat tuition sendirian. Kita dapat lihat pada reaksi wajahnya sedikit cemburu apabila melihat kawan-kawan yang lain dihantar ke sekolah oleh ibu bapa mereka. Hal ini akan menjadikan kekurangan interaksi sosial antara ibu bapa dan anak-anak dan menjadikan anak-anak kurang bercakap serta mewujudkan jurang antara ibu bapa dan anak-anak. Ini kerana ibu bapa yang sibuk bekerja sehingga lewat malam kurang memberi tumpuan kepada anak-anak sehingga anak-anak berasa kesunyian dan tiada tempat untuk berceritakan mengenai hal kehidupannya seharian. Hal ini akan menjadikan interaksi antara ibu bapa dan anak terbatas oleh kekangan waktu. Terutama sekali apabila anak-anak terpaksa duduk di rumah sendirian sehingga lewat malam kerana ibu bapa masih belum pulang daripada bekerja. Perkara ini perlu dihindarkan kerana akan mengganggu emosi mereka apabila mereka besar nanti. Maka, kita dapat simpulkan di sini bahawa ibu bapa sangat memainkan peranan yang penting dalam memastikan emosi anak-anak dalam keadaan yang stabil demi menjamin kesejahteraannya pada masa akan datang, dengan memberikan sepenuh tumpuan dan perhatian kepada mereka ketika mereka masih kecil agar memberikan kesan yang positif kepada anak-anak segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual mereka.